Kita lihat ya bagai-bagai macam-macam fenomena alam ya. Bagai-bagai fenomena alam kita lihat tadi. Allah izin tak? Allah izin. Tapi dengan redha Allah Ta'ala tak? Tidak dengan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lantaran perbuatan tangan manusia. Untuk apa? Untuk kami rahsiakan sebahagian daripada apa yang mereka lakukan. Matlamatnya supaya mereka kembali. Zahar al-fasad, zahir keburukan atas muka bumi ini. Penyakit berbagai-bagai, bencana alam, semua tu zahir atas muka bumi, berbagai keburukan. Lantaran apa? Lantaran perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Lantaran apa yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Apa maksud dengan lantaran perbuatan tangan manusia? Subhanallah ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala kita lihat berbagai-bagai, kita dapat faham. Kadang kita baca tafsir, apabila perkara berlaku kita lihat, oh mungkin ini maksudnya. Lantaran perbuatan tangan manusia. Sama ada perbuatan tangan manusia bermakna kita buat dosa macam-macam. Kita buat dosa atas muka bumi ini, kita buat dosa di lautan, kita buat macam-macam kemungkaran. Kita tidak taat kepada Allah Ta'ala sampai dengannya Allah murka. Sampai dengannya Allah Ta'ala tahan rahmat daripada turun. Sampai dengannya Allah Ta'ala turunkan bala. Maka timbullah kerosakan atas muka bumi ini lantaran bala yang turun, lantaran perbuatan kita iaitu perbuatan maksiat kita. Boleh jadi juga timbul kerosakan atas muka bumi ini lantaran perbuatan kita, perbuatan tangan kita, iaitu dalam arti kata kita tidak mentadbir bumi ini dengan sebaiknya. Kita menyalahgunakan prasarana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala infrastruktur yang diberikan oleh Allah Ta'ala atas muka bumi ini kita bikin semau-maunya. Kita tambak lautan umpamanya. Kita buang barang-barang bukan-bukan dalam lautan. Kita ambil ikan sebanyak-banyaknya. Itu lantaran perbuatan tangan kita juga. Maka rosaklah. Rosak. Kita kacau ekosistem. Kita kacau sistem pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala izin ya. Semua dari Allah Ta'ala izin ya. Tak ada siapa, jangankan apa sistem Allah Ta'ala terganggu. Tidak ya. Sistem Allah Ta'ala termasuk dalam sistem Allah Ta'ala sunnatullah ialah Allah izin tangan-tangan manusia untuk bikin apa Allah Ta'ala izin. Tapi sama ada dengan redha ke tidak? Sudah tentu berbeza ya. Allah izin. Maka perbuatan tangan kita yang tak tadbir dengan baik rosaklah. Contoh ya, dalam bilik ini, dalam ruang ini. Contoh yang pertama ialah apa? Lantaran kita tidak taat dengan bos. Lantaran kita tak rosakkan dia, kita tak pecahkan lampunya, kita tak kopek kapetnya. Tetapi lantaran kita tidak taat dengan bos kita, dia suruh kita tak buat. Benda yang bukan kita buat, bos tak hantar supply elektrik, bos potongkan. Begitu ya. Ada banyak nyamuk, ada banyak pest, tikus apa semua, bos tak hantar pest control umpamanya. Maka rosaklah. Lampu rosak apa semua, bos tak hantar electrician orang repair semua. Begitu ya. Ada bocor, ada apa, bos biarkan rosak. Pasal kau tak buat bos happy. Sebab itu bos tak hantar orang untuk maintain tempat ini. Maka rosaklah. Itu contoh yang pertama tadi lah. Contoh yang kedua ialah apa? Kita tak jaga baik. Kita tak jaga baik. Kita bukan niat nak rosakkan tau. Kita niat pasal nak ambil manfaat semamaunya. Buka kipas 24 jam. Amboi. Rosak tak? Rosaklah. Buka kipas 24 jam, buka lampu 24 jam. Allah, kita menyalahgunakan segala prasarana yang ada. Rosak tak? Rosaklah. Lantaran perbuatan kita tak? Lantaran perbuatan kita. Lantaran kita geram dengan kawan kita, kita rosakkan kapet ini biar dia tak ada tempat alas duduk. Kita sendiri dan tangan kita sendiri. Bima kasabat aydin nas, alam semesta ini Allah izinkan. Allah Ta'ala beri akal manusia, dunia dia boleh bikin kacau tau. Apabila dah akhir zaman, Allah Ta'ala sengaja itu istidraj bagi manusia. Allah bukakan kepandaian mereka, macam-macam mereka boleh kontrol. Kita belajar nanti akhir zaman, Dajjal boleh turunkan hujan tau. Dia boleh kontrol hujan, dia boleh kontrol tempat dia ada hujan, tempat kita tak ada hujan, semua itu. Di samping itu sihir, itu juga teknologi yang mereka ada begitu ya. Kalaulah berlaku keburukan ini umpamanya segala atas muka bumi ini berlaku lantaran jahatnya tangan manusia, sengaja nak menganiaya yang lainnya, nak menganiaya saudaranya, penghuni bumi yang lain, maka dimainkan alam semesta ini, dimainkan perkara-perkara di bumi ini, dimainkan perkara-perkara gelombang di lautan, sehingga jadilah timbul tsunami lah, timbul apa semua itu lantaran perbuatan manusia. Itu pun boleh diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi di situ ada rahmat Allah Ta'ala untuk mereka rasa sebahagian daripada apa perbuatan mereka. Sebahagian daripada perbuatan mereka termasuk, kalau yang pertama tadi by right, kalau dengan lantaran kita punya derhaka, Tuhan nak sekat langsung rahmat boleh. Tuhan nak turunkan segala bala pun boleh.
tetapi sebahagian saja dirasakan. Sebahagian saja dirasakan. Kalau kita pandang yang perkara yang ketiga pulanya, Allah Ta'ala punya rahmat. Jadi orang jahat tu nak umpamanya lah, dia nak wipe out segala orang penduduk dalam kampung ini. Diempang airnya ataupun dibukakan empangannya umpamanya. Tetapi Allah Ta'ala hanya rasakan sebahagian saja. Sebahagian. Tak boleh all out. Tak boleh semuanya sekali disapunya habis. Yang dirasakan sikit saja sebahagian. Tapi di sebalik itu sama ada ibarat contoh ruang ini kita katakan tadi, kau buat salah ke, ataupun memang kau tak takbir dengan betul ke, ataupun kau sengaja merosakkan untuk mengganggukan kawan-kawanmu ke, pokoknya matlamatnya di sebalik apa? Supaya kau kembali pada Allah Ta'ala. Jadi yang kembali kepada Allah Ta'ala tak terasa. Yang kembali kepada Allah Ta'ala tidak akan ditindak oleh Allah Ta'ala. Allah makin terus supply rahmatnya dan berkatnya. Allah Ta'ala mesti hadkan dengan balaknya yang kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun ada rosak, ada apa semua, tidak rasa sangat dia. Yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun orang kacau, lebih banyak kita kembali kepada Allah Ta'ala, lebih sedikitlah sebahagian yang kita terima daripada kepayahan itu. Sebab Allah Ta'ala mengatakan untuk kami rasakan sebahagian daripada apa yang mereka lakukan, sebahagian daripada apa yang mereka lakukan, ya. Jadi lebih kita kembali kepada Allah Ta'ala, lebih sedikitlah daripada sebahagian itu yang kita terkena pada diri kita. Matlamatnya untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Begitulah tuan-tuan sekalian. Maka setiap apa yang berlaku, renung kebesaran Allah Ta'ala, renung kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung keperkasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bebas nak takbir apa atas muka bumi ini, Allah bebas nak izinkan siapa untuk buat apa atas muka bumi ini, sama ada orang baik ataupun orang jahat pun, ya. Allah Ta'ala bebas. Tetapi orang baik Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala rahmatkan, Allah Ta'ala benarkan, luluskan beserta rahmat Allah Ta'ala, mendatangkan pahala baginya. Bagi orang jahat, Allah luluskan, menjadi istidraj baginya, menjadi kafarah dosa bagi orang-orang yang baiknya, menjadi untuk kembalinya orang-orang yang saleh dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha bijaksana Allah Ta'ala mentadbir segala pentadbiran atas muka bumi ini dan juga di lautan, semuanya tu. Semoga kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamatlah kita walau dalam keadaan macam mana situasi sekalipun, kita akan selamat kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala. Tiap-tiap ulama sufi, ulama tasawuf, faqih. Namun tiada patut tiap-tiap faqih itu dinamakan sufi. Betul. Tidak ada orang boleh dapat ilmu sufi kecuali dia faqih. Kecuali dia faqih. Dia faqih. Dia faqih. Ulama sufi, ulama tasawuf tidak akan boleh capai ketasawufan kecuali ada fiqah. Fiqah tu syariat, tahu sah, tahu batal, tahu sunat, tahu makruh. Ibadat pada Allah Ta'ala, sungguh dia ibadat, banyak dia ibadat, sempurna dia ibadat. Allah Ta'ala bukakan dia faham tentang ibadat. Allah Ta'ala bukakan dia faham tentang ibadat. Allah Ta'ala bukakan dia faham tentang perkara-perkara di sebalik sesuatu. Apabila dia faham akan perkara di sebalik berlakunya perkara sesuatu, dia faham dan dia faham, dia akan faham pembuat dia balik setiap sesuatu. Rabbul Alamin itu jadilah makrifat. Jadi makrifat, kenal kepada Allah Ta'ala yang mentadbir segala-galanya, ya. Daripada syariat naik kepada hakikat, naik pada makrifat. Tak tahu fiqah tak akan boleh tahu tasawuf. Siapa mengatakan? Rasulullah. Man yuridillahu bihil khair yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala berkehendak akan dia dapat al-khair, al-khair itu adalah ilmu kerohanian, ilmu hakikat. Itulah al-khair. Yufaqihu fid din, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Istilahnya, tidak ada faqih tidak boleh dapat al-khair. Nak al-khair kena ada faqih. Maka setiap ulama sufi faqih. Tak bermakna faqih sampai segala fatwa dia boleh jawab. Paling tidak dalam bab ibadat dia mahir. Dan faqihnya dia bukan setakat mahir saja, perinci dia tahu, rosak ibadat dia tahu, sunat-sunat ibadat dia tahu, ya, rukun syarat dia tahu, batal ibadat dia tahu, sah ibadat dia tahu, ya, lengkap ilmu dia, lengkap. Dan dia kenapa dia boleh tahu? Sebab dia amalkan. Setiap kali dia wuduk dia plus dengan sunnah-sunnahnya. Setiap kali dia wuduk dia tinggalkan segala makruh-makruhnya. Maka ilmu tu hidup dalam dia tu, faqih. Faqih berserta bukan setakat faqih mengetahui, ya, faqih dan mengamalkan syariat, tu faqih, ya, faqih. Maka apabila dia sudah amalkan begitu, dia sudah faqih, maka barulah Allah Ta'ala bukakan dia. Maka setiap ulama sufi faqih. Kau tanya bab sembahyang dia tahu, kau tanya bab puasa dia tahu, kau tanya bab air dia faham, semuanya begitu, ya. Maka faqih, dia faqih, dia tahu tentang hal ehwal, tentang ibadat dia tahu. Maka Allah Ta'ala jadikan dia orang yang faham tentang tasawuf. Semua ahli tasawuf faqih. Kalau orang bilang ana mengajar tasawuf, ana ikut tarikat, ana ikut perjalanan sufi, kau tanya bab air dia tak tahu, tak, sorry lah, itu setakat label sajalah.
Air bercampur dengan benda mujawir, apa hukumnya? Air bercampur dengan sesuatu mujawir yang banyak ubahnya, apa hukumnya? Air bercampur dengan mukhalid yang sedikit ubahnya, apa hukumnya? Air yang bercampur najis tak berubah, apa hukumnya? Air banyak apa ceritanya, air sikit apa ceritanya? Kedip-kedip 3 kali aja tu dia tak tahulah tu maknanya. Dia kedip-kedip 3 kali tak tahu tu, bukan sufi lah. Faqih pun tidak ya. Seorang Habib ya, segaf ya, di Kota Sayun Hadramaut. Orang nak minta belajar tasawuf dengan dia, bilang boleh dengan syarat ilmu fikih engkau sudah mufti punya level, baru boleh belajar tasawuf. Nasib baik kita punya level semua dengan mufti pun lebih kurang ya. Sama. Kita suku tok siap pun tak ada. Maka kita paling tidak kena ada ilmu fiqah suku tok siap, baru boleh belajar tasawuf suku tok siap juga. Boleh tidak ya? Tak boleh tidak, mesti ada. Sebab kita kalau tak tahu fiqah macam mana nak tahu tasawuf? Fiqah air, nampak tak jernih warnanya? Banyak, boleh diukur tak? Kena najis, boleh dibau tak? Sembahyang, boleh dikira tak bilangannya? Bacaan, boleh didengar tak sebutannya? Itu yang benda-benda fizikal kau tak tahu. Macam mana benda-benda tentang zuhud, ikhlas, redha, tawakal, benda-benda abstrak lagi dia tak tahu. Sebab itu orang kalau belajar fiqah dia kebil-kebil, dia tak tahu semua. Kalau cakap tasawuf susahlah. Itu kena belajar fiqah. Tak boleh tidak orang yang nak belajar mengajar kitab-kitab tasawuf mesti kena ada kitab fiqah. Habib Omar sekarang selalu pesan, selalu sebut tentang bab sembahyang, bab apa semua tu, fiqahnya. Biar apa? Dengan itu kita harap dengan dia mahir fiqah dapat pick up dia punya tasawuf dia ya. Kalau tidak, kalau fiqah pun tak tahu macam mana nak belajar tasawuf, itu namanya benak. Benak otak dia tak faham belajar fiqah, tak dapatlah dia belajar tasawuf.